Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua penonton Lubna TV. Hari ini kembali lagi dalam segmen Dari Wanita untuk Wanita, istimewa sempena kehangatan PRN Negeri Terengganu, yang mana hari ini kita bawakan tetamu istimewa nun jauh di sana datang. Penang Mari. Okey, yes. Penang Mari kita bawa kepada anda Doktor yang berhormat Dr. Masura Muhammad. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebenarnya Dr. Masura ni kita mesra panggil sebagai Mbak. Okey, jadi kita alhamdulillah kita ucapkan selamat datang kepada Dr. Masura ke studio Lubna TV hari ini, yang mana Dr. Masura selaku Ketua Pengarah Amirah. Okey, Ketua Pengarah Amirah Malaysia dan juga Ahli Parlimen Kepala Batas. Jadi beliau merupakan satu-satunya wakil Parlimen Wanita. Okey, di Pulau Pinang yang mewakili Parti Islam se-Malaysia dan juga Perikatan Nasional. Okey, jadi macam mana, baik tak suasana kempen di Pulau Pinang pun ada PRN juga kan? Ada. Macam mana sana? Alhamdulillah setakat ni gelombang tu nampak makin cerah di Penang, tapi disebabkan kita support kita punya calon di Dun Ladang ni, so lari sekejap daripada Penang datang ke Terengganu. Alright. Oh ya, kita ada calon wanita di negeri Terengganu untuk Parti Islam Malaysia, iaitu yang Hajah Zuraida Makno. Jadi Dr. Masura hadir ke sini untuk sama-sama berkempen untuk Hajah Zuraida Makno. Jadi sebelum kita nak tanya soalan lah, sebenarnya untuk segmen Dari Wanita untuk Wanita pada hari ini, kita berikan tajuk Wakil Rakyat Wanita dalam Dewan Undangan Negeri. Okey, itu kita punya tajuk. Okey Okey, nah, jadi untuk intronya kita minta Dr. Masura memberikan sedikit latar belakang Mas dalam politik sebagai Ahli Parlimen Kepala Batas, perjalanannya. Ada juga lebih kurang kita bagi latar belakang dulu. Kita bagi intro dulu. Okey, silakan Mas. Okey, alhamdulillah. Terima kasih ucapkan kepada Kak Amy. Sebenarnya dulu Kak Amy ni berkhidmat di Pulau Pinang. Hari ni reunion bertemu dengan Kak Amy. Sebenarnya rasa seronok sangat-sangat lah kan. So janganlah lupa datang kembali kepada Pinang. InsyaAllah. Okey, insyaAllah sahabat-sahabat yang Kak Mas kasih dan hormati sekalian, sedikit perkongsian latar belakang. Kalau ikutkan dari sudut bidang politik ni, saya bermula daripada sekolah rendah. Sekolah rendah ke sekolah menengah ni, maksudnya Mas saja join program-program aktiviti-aktiviti dakwah, camping, jambori, mana-mana parti sebenarnya. Mana-mana parti pun join je sebab suka. Kita kan anak muda nak suka join, nak tahu perkara-perkara yang baru, lasak dan sebagainya. So saya pun join macam-macam, dan akhirnya bila sampai saya habis di Mesir pada tahun 2012, akhirnya saya balik. Masa tu PRU 13. Macam PRU 13 kita jentera bawah, kita ikut calon, kita kempen. So saya bermula daripada bawah, jadi ahli jawatankuasa yang biasa. Dan akhirnya ketika mana PRU 13 kita berkhidmat sebagai jentera, dan next kepada PRU seterusnya tu diberikan tanggungjawab. Tapi sebelum tu saya bermula daripada bawah lah. Saya pegang jawatan, saya pernah pegang jawatan sebagai pengarah Amirah Kawasan, Ketua Amirah Negeri Pulau Pinang. Terusnya next step pernah pegang Ketua Lajnah Tarbiyah, Ketua Lajnah Dakwah, Ketua Penerangan. So banyaklah lajnah ni yang kita pernah pegang, yang Mas pernah pegang. Dan kita ambil pengalaman sebab Mas secara peribadi Mas suka untuk belajar sesuatu. Kadang-kadang kita tak pandai, so kita belajar sesuatu walaupun kita rasa kita dah mengaji luar negara ataupun kita ada master PhD, tapi kita merendah diri untuk belajar sesuatu. Sebab tu dalam PAS ni dia ada satu universiti yang kita boleh belajar bermacam-macam. So akhirnya ketika PRU 14 kan Kak Amy Mas dipertanggungjawabkan untuk jadi calon sebenarnya. Ketika tu tengah buat PhD. Belum rezeki menang. Dan akhirnya kita teruskan juga kerja-kerja dakwah dan kerja-kerja politik ini sebab kita ada tanggungjawab. Ketika itu Mas pegang jawatan sebagai Naib Ketua Dewan Musyawarah PAS Negeri Pulau Pinang. Pada masa sama ditugaskan juga sebagai Ketua Pengarah Amirah Malaysia. Dan akhirnya pada PRU yang ke-15 diberi kepercayaan oleh pimpinan untuk bertanding sekali lagi dan direzekikan untuk menjadi ahli politik yang tak pernah dibayang-bayangkan. Masya Allah. Maknanya sebenarnya panjang kisah sebelum Mas naik sebagai yang berhormat Ahli Parlimen Kepala Batas, di mana bukan satu perjalanan yang sangat mudah, betul Mas? Okey. Dan apatah lagi sebagai seorang Ahli Parlimen wanita.
pastinya pelbagai cabaran ataupun kita nak menghadapi stigma masyarakat lah tentang calon wanita, wakil rakyat wanita, mereka boleh ke menerima macam mana? Okey Mas, minta Mas cerita sikit lah bagaimana Mas menghadapi pandangan-pandangan masyarakat dan bagaimana penerimaan mereka setelah Mas berjaya diangkat sebagai ahli parlimen kepala batas. Okey, bismillahirrahmanirrahim. KMI dan sahabat-sahabat yang dihormati sekalian. Sebenarnya kita buat kerja dalam PAS ni ataupun kita buat kerja di lapangan. Bukan masa kita jadi YB saja sebenarnya. Kita bermula daripada zero, daripada kita nobody. Kalau istilah nobody, daripada kita nobody ni kita buat kerja daripada bawah dari sudut dakwah, dari sudut kita turun ke membantu asnaf-asnaf dan sebagainya. So kita tak semestinya kita mesti ada title YB, kita mesti ada pangkat untuk kita buat kerja-kerja di lapangan. Jadi begitulah yang Mas lakukan sebab Mas masa di Penang, selain pada Mas terlibat dalam politik, dalam parti, Mas juga terlibat dalam NGO. So kita turun ke bawah terutama masa PKP kan. Masa PKP kita turun bermacam-macam, kita jual bantuan banjir dan sebagainya. So daripada situ, itu yang pertama. Yang kedua, Mas juga bermula dengan Mas adalah guru lulusan tahunan untuk mengajar di Masjid Surah di Pulau Pinang. So itu di antara wasilah yang Mas gunakan untuk memberikan ilmu, kita berkongsi ilmu. Yang ketiganya, pada masa sama Mas juga sebelum ini adalah sebagai mudir sekolah, mudirah sekolah, mana mudirah sekolah dan juga guru besar sekolah. So kita ada connection dengan waris, dengan pelajar dan kita pun melibatkan sekolah tu melibatkan satu Pulau Pinang. So kita ada connection dengan masyarakat di setempat. So disebabkan kita punya connection dengan beberapa pihak, beberapa individu, tu menyebabkan saya rasa itu di antara satu manfaat, satu kelebihan yang Mas ada apabila Mas bertanding dan alhamdulillah menang sebab kita dah ramai kawan, kita dah ramai yang mengenali kita sebab orang ni kalau nak pilih kita, nak sokong kita, dia akan tengok kita ni siapa sebenarnya. Betul. So alhamdulillah bila diberikan kepercayaan walaupun kita perempuan dan kita muda pula kan KMI. So itu tidak menjadikan satu alasan untuk orang kepala batas menerima Mas sebagai YB mereka. Ya, Masya Allah. Oh, maknanya sebenarnya bukanlah Mas ni naik terus baru kenal Dr. Masura. Okey, sebenarnya sebelum tu lagi base tu dah ada dah dalam masyarakat tu sendiri. Bukannya kita naik sebagai calon come from nowhere. Yes, betul. So Mas dah ada base dah di kepala batas tu sendiri. Dan Mas merupakan anak jati. Dan mana? Pinang Tunggal lah, betul. Dah takut salah sebut. Lama tinggal Pinang lah. Dan Pinang Tunggal merupakan anak jati. Jadi rasanya itu salah satu faktor jugalah penerimaan masyarakat dan juga kepada sebagai calon wanita menjadi wakil kepada mereka. Alhamdulillah. Okey. Jadi itu maknanya bagaimana Mas dapat masyarakat menerima Mas. Okey. Okey, untuk seterusnya untuk di Terengganu ni untuk makluman Mas lah, kita untuk Parti Islam Malaysia setelah sekian lama dulu pernah ada sekali calon wanita dinaikkan untuk pilihan raya dan tahun ini PRN kepada kali ini dinaikkan sekali lagi calon wanita iaitu Puan Hajah Zuraida Mat Noor sebagai calon wanita mewakili Parti Islam Malaysia. Jadi minta Mas untuk masyarakat di sinilah. Mungkin mereka kurang biasa atau masih baru untuk menerima calon wanita. Bagaimana kita nak melihat kepentingannya calon wanita tu untuk kita naikkan sebagai wakil rakyat dalam Dewan Undangan Negeri Terengganu ini. So alhamdulillah, yang pertama sekali kan KMI dan sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana yang Allah Subhanahu Taala sebut dalam Quran mafhumnya, lelaki yang beriman, perempuan yang beriman, mereka akan diberikan pahala setiap benda yang mereka lakukan. Maksudnya lelaki kalau buat ibadat, buat satu benda yang Allah suka, dia akan dapat pahala. Perempuan pun kalau buat benda yang sama akan dapat pahala. Tak ada perbezaan. Maksudnya apa? Kalau kau laki sebab kau buat baik, sebab kau jadi ahli politik ataupun kau buat kerja lapangan, kau dapat 2 pahala. Sebab kau perempuan kau dapat 1 pahala. No. Kan? Sebab tu Allah Ta'ala ni memberikan keistimewaan dan kesamarataan kepada lelaki dengan perempuan. Cuma perbezaan dari sudut tanggungjawab. Dari sudut tanggungjawab itu berbeza-beza. Sebab tu tidak ada perbezaan di sisi Allah antara lelaki dengan perempuan melainkan iman dan takwa. Itu pertama kita kena jelas. Yang kedua, walaupun kadang-kadang ada stigma cakap, alah calon YB perempuan nanti dia bersalin lah, ada anak lah, susah lah. Itu lumrah yang Allah Ta'ala bagikan. Sebagaimana kata tengok sebenarnya dalam sirah Nabi SAW pun banyak sahabat-sahabat Nabi yang minta izin kepada Nabi SAW untuk berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tadi pun sempat dengar pengisian daripada Datuk Tuan. Dia sebut macam mana Ummu Salamah kan? Ummu Salamah ni dia mengizinkan, dia membenarkan suaminya untuk berperang. Kan? Itu wakil ketika itu dan wakil pada hari ini.
perlu untuk kita para wanita terutamanya yang ada pendidikan, yang diberikan kelebihan oleh Allah untuk mengaji sampai tinggi, ada title doktor ke dan sebagainya. Tak ada title pun, tapi kita ada satu ilmu kita nak bawa kepada masyarakat, faham kepada agama, faham kepada pimpinan yang baik. So kita perempuan kena ke depan. Sebab tu Tuan Guru Presiden menyebutkan wakil pada hari ini, suasana pada hari ini, orang perempuan kena keluar ke medan jihad, kena keluar ke lapangan. Sebab apa? Sebab banyak kebobrokan isu-isu yang berkaitan dengan wanita, wanita lebih memahami. Yes. Ya, kita yang lebih memahami isu wanita, isu kanak-kanak, isu warga emas. Sebab tu kan Kak Amy, kami ahli parlimen wanita di peringkat pembangkang, walaupun ada 6 orang, 5 daripada PAS, 1 daripada Bersatu, kita ada 6 orang. So kami bersepakat, apa isu-isu yang berkait dengan wanita, kami 6 nak akan berbahas. Dan wabi-wabi lelaki takkan ada bangkang. Sebab kita yang sendiri yang bawa isu tu ke peringkat parlimen. So kita merasai, kita mengetahui. So itu kita masa muda kita lebih jejak, kan? Kita lebih jejak bawa isu. Sebab tu saya menyerulah kepada pengundi-pengundi di Terengganu dan juga khususnya di Dol Ladang ini. Alhamdulillah, tahniah kepada kepimpinan sudi memberi kepercayaan kepada Puan Zuraida untuk menjadi calon. Sebenarnya calon ni bukan mudah Kak Amy. Dia sampai satu tahap di akhir sekali tapisan daripada pimpinan pusat. So dia sebut pimpinan pusat yang syura kan, maksudnya dia adalah berkualiti lah. Kan, dia berkualiti. Walaupun kita dapat kuantiti calon muslimat ni masih lagi kurang, tapi kualiti tu kita cuba tengok. Kita ada YB Zailah, kita ada YB Mumtaz, kita ada YB Aisyah. Kalau dalam PAS ni lah, rasanya kalau orang perempuan muslimat PAS tak kenal nama-nama yang Mas sebut tu macam mustahil kot. So why not kita melahirkan lebih ramai calon-calon muslimat dan juga YB muslimat yang pertama sekali adalah sebab amar ma'ruf nahi munkar. Kita nak lakukan amar ma'ruf nahi munkar terutama dari sudut wanita ni. Sebab kita lebih mengetahui. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai satu cara supaya wakil perempuan ni bawa suara-suara wanita ke sidang dun. That's right. Jejak orang kata. Yang ketiga, kita ni jadi wanita janganlah jadi pengundi yang pengikut, tapi orang yang berilmu. Kita kena timbal taraf. Lelaki dengan perempuan calon, tapi antara dua yang mana lebih baik. Jangan sebab gender. Kalau kita kata sebab gender, kita sama macam pemikiran orang barat. Kan? So benda tu satu yang benda yang sangat-sangat negatif lah. Jadi insyaAllah saya kena percayalah, orang Dul Ladang kena buka minda, kena buka stigma bahawasanya calon wabil lelaki ataupun wanita sama sahaja, yang paling penting dia boleh memberikan kebajikan dan kesejahteraan kepada rakyat di Dun dia sendiri. Kan? Itu yang penting kan? Tu dia. Sebab yang paling point Mas sebut tadi, yang wanita lebih berkesan, jejak. Memahami jiwa wanita itu sendiri ataupun permasalahan wanita itu sendiri. Macam Mas sendiri macam mana sepanjang pengalaman Mas lah sebagai yang berhormat, bagaimana Mas turun ke lapangan bertemu dengan wanita-wanita? Sebab kalau secara generalnya, secara amnya, pengundi wanita ataupun komposisi wanita itulah 50%. Betul. Kan? Kebanyakannya? Betul. Okey, macam Mas sendiri macam mana? Betul, yang pertama sangat setuju dengan Kak Amy. Sebenarnya pengundi paling besar dekat mana-mana negeri pun, termasuk Terengganu Pulau Pinang, adalah wanita. Itu yang pertama. Yang kedua, nak sebut juga wanita ni, bila kita turun pengalaman Mas kan, Kak Amy latih 8 bulan ni, bila kita turun ke Padang, isu-isu yang berkait dengan kesusahan hidup, apa lagi, kemiskinan, macam-macam lah berkait dengan wanita. Ibu tunggal adalah wanita. So bila kita turun ke lapangan, memang sangat-sangat menyedihkan lah. So bila kita berjumpa dengan wanita yang kadang-kadang mereka ni tidak ada info untuk mendapatkan pendidikan, tak tahu macam mana nak apply zakat, tak tahu macam mana nak apply JKM, tak tahu macam mana sekian. So bila kita menjadi YB dan wanita, kita akan guide dia, kita akan bantu dia dari sudut rohani dan juga jasmani. Kan? Sama wanita ni kan dia cepat emosi kan? Memang dah. Lepas tu kan kita ni bila bercakap daripada hati ke hati, dia akan sampai. So tu benda yang sangat-sangat baik. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita ni wanita, bila orang buat sesuatu kebaikan, dia akan ingat. Dia akan ingat. Dan bila dia ingat kita, dia akan bantu untuk kempen ataupun suarakan babi ni bagus, babi ni baik. Dia takkan buat sesuatu untuk material ataupun populis. Itu benda yang sangat-sangat menarik lah. Dan itu di antara pengalaman yang saya rasakan sepanjang saya turun ni. Kalau ada 100 aduan, 98 tu adalah wanita. Gitu. Itu realiti yang berlaku lah. Itu pengalaman Mas Neri lah dan Mas Hakim. Di dua lain pun sama juga. Maknanya mereka lebih selesa bercerita dengan calon, bukan calon lah, maknanya tok wakil wanita tu sendirilah sebenarnya. Betul. Okey. So isu wanita kan banyak.
Memang banyak. Sebab dia bukan fikirkan isu wanita saja Ya, topik ya, ni. ha. Dia ada isu anak, agama, isu peribadi dia lain, kesihatan dan sebagainya. So dia lebih selesa untuk bersama Isu rumah tangga. wanita. Betul, betul. Okey, isu pendidikan pun dia juga tu. Sangat, betul. Okey, jadi itulah dia kepentingnya kenapa kita ada wakil rakyat wanita supaya golongan wanita ini tidak segan dan tidak silu untuk mengadukan hal ehwal masalah mereka secara lebih direct. Betul. Kerana kita memahami sendiri bagaimana situasi fitrah wanita itu sendiri macam mana, lebih memahami. Okey, jadi itu dia antara perkara yang kita kata kita rasa kita perlu naikkan juga. Calon kita perlu naikkan wakil rakyat wanita, at least seorang pun jadi wakil. Kalau boleh, kalau macam Mas ni satu Penang tau. Satu Penang. Walaupun kita YB Dun, walaupun kita YB Parlimen Kepala Batas, tapi saya pusing satu Penang dan satu Malaysia lah. Hari ni terbukti Kak Amy, hari ni terbukti walaupun saya YB Kepala Batas tapi sebagai satu tanda transport kepada Kak Da ni dulu ketua saya, POS. Ketua pengarah Amirah Malaysia. Selepas. So saya AJK kat YB Kak Da. So saya rasa sangat-sangat berkepentingan untuk membantu dan kebersamaan tu lebih penting. Okey, sebut tentang Zuraidah Mat Noor. Sedikit tentang Zuraidah Mat Noor, kenapa dia perlu diangkat sebagai wakil rakyat Dun Ladang? Okey, bismillah, yang pertama sekali Mas rasakan yang pertama Kak Da telah menunjukkan bukti sebagai YB tu ketika mana menjadi adu lantikan. Yes. Kan? Okey. Walaupun saya rasa keberuntukan yang agak terhad, tapi YB Kak Da ni rasanya semua syuruk yang berkait tempat yang dia perlu turun, perlu bantu, dia akan cuba bantu sehabis mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, YB Kak Da ni masih lagi muda. So kekuatan yang dia boleh berikan dan juga engagement dia dengan semua orang, dengan muslimat muda, dengan muslimat yang dah lama muda, dengan muslimin, dari sudut auratnya, dari sudut ikhtiar dia menjaga. Sebab kita nak supaya YB kita bukan setakat menjadi YB di dunia, tapi YB di akhirat. Masya Allah. Itu yang penting sebab kita nak jadikan supaya YB tersebutlah YB yang terbaik untuk dunia akhirat. Yang kedua lah yang Mas kenal Kak Da. Yang ketiga ni Kak Da ni dia bukan orang yang mudah emosi lah. Dia tak cepat marah. Dia sangat-sangat lemah lembut. Kalau ada beza dengan Mas ni rasanya Makassar lagi ni. Kan Kak Da sangat lemah lembut lah. Mas lebih mengenali dah kerja dengan dia lah. Dah kerja dengan Kak Da kan. Okey. Untuk bersesi kan. Dan yang seterusnya Kak Da ni of course anak jati di sini. Ya, betul. Kalau dia di sini, so dia dah tahu dah selok belok keadaan yang di sini. So sudah pasti kalau orang yang melihat macam mana Kak Da membesar, sudah pasti tahu macam mana akhlak peribadi Kak Da kita sendiri. So kenapa tak berikan peluang? Sebelum ni telah diberikan peluang sebagai adu lantikan. So insyaAllah kita naikkan lagi sebagai YBD dan anda pasti takkan rugi lantik Kak Da. Okey, ada beza tak adun lantikan dengan adun yang dilantik sebagai wakil rakyat, diangkat sebagai wakil rakyat? Bagi Mas tu sudah pasti beza. Yang pertama dia sudut peruntukan lah. Okey. Kan? Sudut peruntukan. Yang keduanya bila kita sebagai YB ni, kita menang atas sebab rakyat yang memilih kita. Kepercayaan. Kepercayaan, betul. Kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. So bila rakyat percaya kepada kita, so YB tersebut akan lagi bersemangat, akan lagi membawa suara jejak untuk membawa isu-isu rakyat di setempat dia. Kan? Sebab tu penting. Sebab bila kita pergi ke sidang DUN ini, kita mewakili DUN kita. Kita nak bawa isu setempat kita. Dan juga yang paling penting adalah kita nak bawa hala tuju DUN kita. Kita nak DUN kita macam mana. So itu pendapat yang saya boleh berikan untuk DUN lantikan dan juga YB. Okey, itu rasa cukup dah tu, padat tu. Okey, nice. Okey. Jadi sebab banyak Mas sebut jejak. Ya, sebab tak tahu bagi Mas itu key point dia lah. Benda tu memang kena. Kalau orang tak faham jejak tu maksudnya dia touch lah. Yes, touch down. Okey. Dia kalau macam magnet tu dia macam baru kena jadi macam tu. Okey, jadi alhamdulillah banyak perkara yang telah Mas kongsikan dan kita pada akak sendirilah rasa itu sedikit sebagai eye opener, pembuka mata kepada masyarakat di luar sana untuk kita menaikkan wakil rakyat wanita di Dewan Undangan Negeri Terengganu agar ianya lebih jejak kepada hal ehwal wanita secara fokus dan bersasar. Okey, dan juga untuk Dun Ladang, suara anda akan dibawa oleh Puan Hajah Zuraidah Mat Noor mewakili Dun Ladang ini sendiri. Jangan risau kerana dia dah muda, bertenaga dan juga biasa dengan aktiviti masyarakat ini. Okey. Penutup, seruan
seruan kepada pengundi Dola dan juga semua pengundi-pengundi di Terengganu khususnya dan juga di 6 negeri untuk PRN 15 ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, yang pertama sekali kepada pengundi L15, betul ke? Yes, N15. L15 Doladang, pastikan pada 12 Ogos ini anda turun mengundi. Yang mengundi nombor 2 di kertas undi iaitu Zuraida Mak Nur sebagai calon terbaik anda untuk menjadi YB yang insya-Allah akan membawakan suara anda di DUN tempat anda sendiri. Seterusnya juga secara umumnya kepada semua pengundi di Terengganu, di Kelantan, Kedah, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan juga Selangor, insya-Allah saya yakin dan percaya adalah orang yang cerdik, orang yang bijak menilai sekarang ini apa yang berlaku di antara fakta ataupun auta, akan pembohong ataupun khianat. So pastikan kita bagi satu signal power changer, kita ajak kepada pihak-pihak yang tidak menunaikan janji ini dengan cara macam mana. Satu ini dah sangat bermakna. So 12 Ogos pastikan pangkah Perikatan Nasional di kertas undi anda. Selamat mengundi, jaga diri. Kita pastikan 12 Ogos semua negeri disebutkan kemenangannya adalah kepada Perikatan Nasional. InsyaAllah, amin. 6-0. 6-0. Termasuk PAS, lupa. 3 PAS. negeri dia PAS. 3 negeri PAS kan? 3 negeri PAS. Kan kita sebut PAS pula takut tak jumpa. Ya, dia lambang bulan. Lambang bulan. So 3 negeri, 3 negeri ke 2 negeri? Kelantan dan Terengganu. 2 negeri. 2 negeri saja. Okey, 2 negeri, Kelantan dengan Terengganu ada lambang PAS. So pastikan pangkah bulan. Lambang PAS bulan. Kalau kat Terengganu bulang. Bulang. Dia bulang. Ya dah, ya kan? Dia orang kata orang Penang bulang pula. Dak, Penang bulan tak? Bila bulan. Bukan bulak Dak. Okey, alhamdulillah, rasanya puas rasa dengar Dr. Masura berkongsikan pengalaman beliau sendiri dan juga beliau telah memberikan contoh-contoh YB-YB di kalangan wanita, terutama muslimat lah, terutama Kak Lah kat atas dua tu kan. Okey, kita dah ada contoh dah YB di kalangan wanita dan juga sekarang ni makin banyaklah, 6 tadi Mas sebut. Kalau Perikatan Nasional 6, PAS ni 5. Okey, jadi maknanya kita tak perlu risaulah kalau kita nak angkat wakil rakyat dari kalangan wanita ni. Tak ada masalah. Beres sama dah. Beres sama. Okey, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada Dr. Masura sebagai tetamu jemputan segmen dari Wanita untuk Wanita hari ini di Lubna TV. Kepada anda, lupa nak bersandi. Kongsikan live kita hari ini agar mereka di luar sana sampai ke pelosok negeri Terengganu seruan-seruan yang telah dikongsikan sebentar tadi. Jadi dengan itu terima kasih kepada anda yang telah menonton sehingga ke akhir siaran. Mas, jangan sengit datang lagi. Tak. Datang lagi ya. InsyaAllah datang lagi ya. Okey, boleh datang lagi ke studio Lubna TV. InsyaAllah. Terima kasih datang. Ya, okey, insyaAllah. Okey, dengan itu sekian dulu daripada kami. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada diri kami sendiri. Dengan itu sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita lambai sikit dengan Dr. Masura. Okey, bye.